Jadi harta 1947 sekali lagi satu kemuncak pergolakan kelas yang muncul di kalangan kaum tani buruh yang telah memahami antara satu sama lain terhadap matlamat perjuangan mereka dan kepentingan mereka dari semua segi, yaitu ekonomi ataupun sosial ataupun politik dan sebagainya. Mereka sedar dan mereka mula membuka mata. Perlembagaan rakyat dan perlembagaan persekutuan wujud menjelaskan perbezaan-perbezaan ini, dan mereka telah memahami apa yang telah terpapar di dalam perlembagaan rakyat itu menggambarkan betapa masing-masing setiap rakyat, setiap golongan, parti, bukan parti, ahli trade union dan sebagainya, mereka memahami bahawa mereka perlu berjuang untuk menjadikan satu bangsa, sebuah negara bangsa, untuk membina sebuah negara bangsa secara konstitusional. Jadi kita dapat lihat apa yang telah dikupas oleh Dr. Kong tadi, menggambarkan tentang perlembagaan rakyat itu, menggambarkan the common values yang mereka kongsikan bersama, menggambarkan betapa mereka sudah faham tentang keberadaan mereka di negara ini dari semua aspek budaya, etnik, agama dan sebagainya. Mereka rangkumkan di dalam satu perlembagaan rakyat yang begitu jelas untuk membina sebuah bangsa yang merdeka, sebuah negara bangsa, nation state, sebuah negara bangsa. Orang-orang yang bukan Melayu dengan mudah sahaja untuk menerima identiti sebuah negara bangsa atas nama Melayu, dan tidak ada pertikaian lanjut berkenaan itu. Dan kita lihat begitu matang pada masa itu rakyat, pemimpin-pemimpin dari semua golongan mencetuskan satu nilai baru dalam kehidupan yang matang untuk membina sebuah negara yang merdeka. Yang kedua, saya lihat bahawa pintu penjara juga terbuka. Bukan setakat pintu mata mereka terbuka, pintu penjara juga sudah terbuka. Pada 1948, 18 Jun 1948, dan sebelum itu British sudah faham dan sudah mempunyai agenda yang strategik. Kerana sebelum itu mereka melepaskan saja siapa saja untuk mendaftar menjadi ahli, membuka trade union ataupun apa-apa juga persatuan, parti politik dan sebagainya. Membebaskan, mereka ingin melihat mana satukah juak-juak yang ingin menentang mereka, dan sekaligus pada 20 hari bulan dan seterusnya mereka menangkap, membuat satu operasi besar-besaran, menahan dan menangkap pemimpin dan juga aktivis-aktivis yang terlibat dalam gerakan yang sebelum itu, Putra, AMCJA dan juga yang lainnya. Jadi satu perjuangan kelas yang saya lihat sangat jelas disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya adalah faktor ekonomi. Kerana ekonomi pada selepas Perang Jepun itu boleh dikatakan hampir lumpuh. Masalah pengeluaran makanan, struggle, perjuangan untuk mendapatkan makanan. Mereka masih makan ubi kayu dan juga tanaman-tanaman yang inferior, yang terlalu basic, terlalu asas. Dan dalam perjalanan Mustafa Hussein, Dr. Burhanuddin dan Pak Sako, mereka bertanya orang-orang kampung tentang apakah mereka masih ada di rumah mereka ada beras atau tidak. Bermakna pada masa itu sangat kritikal tentang kedudukan ekonomi, khususnya makanan dan sebagainya. Dan dalam masa perjalanan itu sendiri, kita melihat juga cerita-cerita daripada cerita yang disampaikan itu, kita dapat lihat bahawa
mereka tidak menentu duduk, tidur dan sebagainya, tidak menentu dari keadaan ekonomi, dan datang mesyuarat pun tidur di bus station dan sebagainya untuk mesyuarat. Putra AMCJA mesyuarat yang pertama tu